Tetapi sebelum itu kita bersama dengan penerima anugerah Majikan Prihatin Persekutuan QPEX 2021 iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman iaitu Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia bersama dengan kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Tahniah Datuk di atas anugerah yang telah pun diterima. Anugerah Majikan Prihatin Persekutuan QPEX 2021. Jadi bagaimanakah penerimaan UKM terhadap anugerah yang telah pun diberikan ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semalam 1 Mei kita meraihkan Hari Pekerja dan disambut dalam bulan Syawal pun, dan bagi saya satu kegembiraan yang berganda lah. Dan kita ucapkan terima kasih kepada pihak QPEX yang telah pun menobatkan UKM sebagai penerima bagi anugerah Majikan Prihatin bagi sektor awam dan pihak berkuasa tempatan. Dan yang menariknya sebenarnya Dr. Wan, Encik Wan, anugerah ni bukannya satu yang bersifat rocket science lah. Kita UKM 53 tahun telah melalui evolusi yang cukup panjang, dan tentunya saya yakin bahawa kejayaan kita menerima anugerah ini adalah disebabkan oleh usaha dan legasi yang ditinggalkan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Dan saya yakin penerimaan kita sebagai salah seorang daripada penerima anugerah ini cukup mendapat sokongan bukan sahaja daripada kami, daripada warga, daripada pihak alumni kita, daripada pihak kita punya pesara-pesara, tapi yang lebih penting ialah daripada sokongan daripada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, pihak JPT, Jabatan Pendidikan Tinggi, dan juga daripada rakan-rakan industri kita yang lain. Alhamdulillah, ini merupakan satu daripada sokongan dan juga satu daripada komitmen kita untuk terus memberikan perkhidmatan yang terbaik bukan saja kepada kita punya warga, tetapi saya rasa yang paling penting ialah bagaimana UKM nanti menyumbang kepada satu masyarakat yang lebih progresif, bertunjangkan kepada Malaysia Madani yang telah pun kita wawarkan sebelum ini. Dan bagi kami pihak UKM 53 tahun itu satu sejarah yang cukup panjang. Tetapi bagi sebuah universiti yang diberikan mandat untuk melahirkan kita punya bakat, ini sangat selari dengan apa yang telah pun kita tetapkan di bawah 5 bitara yang telah ditetapkan di bawah UKM. Dan salah satu daripada bitara yang kita beri tumpuan ialah berkaitan dengan prihatin. Dan prihatin inilah sebenarnya yang menjadi tunjang kepada bagaimana kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada para pelajar kita, kepada warga kita, terutamanya yang memberikan sumbangan kepada universiti. Jadi Datuk, kalau saya dapat bacakan sisi pelbagai inisiatif yang telah pun dilakukan oleh UKM. UKM telah berjaya mendapat kelulusan daripada Polis Diraja Malaysia bagi menaik taraf anggota keselamatan universiti dan juga membuka sebanyak 106 penjawatan baharu. Dan selain itu, yang menariknya adalah UKM juga prihatin terhadap kebajikan staf penerusi kerjasama erat dengan kesatuan staf seperti Kesatuan Kaki Tangan UKM, Persatuan Kaki Tangan Akademik UKM dan sebagainya. Jadi inisiatif-inisiatif ini yang telah pun dilakukan oleh UKM. Bagaimana UKM melihat aspek kebajikan itu sangat penting dalam melahirkan satu institusi pendidikan yang begitu gagah? Betul, Wan. Kalau kita bercerita tentang anugerah Majikan Prihatin, kita tak boleh tumpu sahaja dari segi kenaikan pangkat, tapi yang lebih penting ialah bagaimana sebenarnya prakarsa yang telah pun dilaksanakan di UKM ini menepati sokongan dan kebajikan yang bukan saja bersifat kenaikan pangkat, tetapi juga dari segi perkhidmatan, persekitaran yang kondusif, dari segi bantuan perkhidmatan, kebajikan, perubatan dan sebagainya. Alhamdulillah, semenjak tahun 2021 kalau tak silap saya, kita telah melaksanakan pelbagai inisiatif ataupun prakarsa yang melibatkan perkhidmatan dari segi kenaikan pangkat, dari segi kebajikan, dari segi bantuan-bantuan sokongan bukan saja kepada warga, tetapi juga yang lebih penting ialah kepada para pelajar kita dan pesara. Seperti yang Wan sebut tadi, berbagai bentuk inisiatif, termasuklah kalau dari segi kenaikan pangkat itu kita berikan tumpuan kepada kumpulan-kumpulan B40. Kena faham Wan, kita di universiti ini kita ada hampir 10,700 staf
di bawah pentadbiran kami dan hampir 30,000 para pelajar yang terdiri pada para pelajar prasiswaza dan pascasiswaza. Dan ini tentunya memerlukan satu perancangan yang rapi untuk kita pastikan bahawa kebajikan mereka ini yang menjadi pemegang taruh kepada universiti tidak kita abaikan. Jadi kita akan terus bersama dengan Datuk Ikhwan pada hari ini untuk kita panjangkan lagi perbincangan mengenai anugerah yang telah pun dimenangi oleh UKM, iaitu anugerah Majikan Prihatin Persekutuan QPEX 2021. Kalau kita imbas tadi apa yang Dr. Mala cakap mengenai produktiviti itu adalah bagaimana pekerja itu bukan kerja 24 jam tetapi kerja itu biar berkualiti. Jadi di UKM sendiri, bagaimana UKM memastikan keseimbangan antara majikan dan juga pekerja dalam menghasilkan produktiviti yang paling top sekali? Yes. Menarik tadi ya, Wan, apa yang dibicarakan oleh Dr. Mala berkaitan dengan keseimbangan antara fizikal, emosi dalam kita melahirkan produktiviti. Ini cabaran kepada Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebab tu saya sebutkan di peringkat awal tadi bahawa untuk menjadi seorang ataupun satu institusi yang bersifat prihatin kepada warga, keseimbangan antara fizikal dan emosi itu sangat penting. Kami yakin sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi yang dipacu oleh aspek-aspek penyelidikan dan kecemerlangan dari segi pengajaran dan pembelajaran, kalau kita punya staf kita ataupun warga kita dia tak happy pergi kerja, dia tidak akan melahirkan produktiviti. Sebab itu konsep prihatin ataupun cakna terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh UKM ini, dia bersifat inklusif. Ini bermakna selain daripada kita mendapat mandat yang diberikan oleh pihak KPT untuk melaksanakan program-program yang boleh membantu warga kita, kita juga tidak mengenepikan aspek-aspek yang bersifat emosi. Persekitaran tempat kerja yang kondusif, dari segi skim kenaikan pangkat yang lebih transparan, telus, yang bersifat menekankan tentang integriti. Ini semua adalah perkara-perkara yang kita terapkan di dalam gagasan teras yang kita laksanakan semenjak 2 tahun yang lepas. Dan sebab itu kalau kita tengok UKM, walaupun kita sebuah universiti penyelidikan, kita cemerlang dalam konteks penyelidikan, kita cemerlang dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, tetapi dengan anugerah ini satu cabaran yang paling besar pada UKM untuk kita pastikan keseimbangan, kecemerlangan dalam bidang penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran, tetapi kita mempunyai warga yang sihat, warga yang sentiasa orang kata tersenyum, kan? Ada masalah kita cuba selesaikan, dan kalau kita ada persengketaan kita cuba selesaikan secara dalaman. Bagaimanakah suara-suara pekerja dan juga suara pelajar? Pelajar juga sebagai klien kan didengari oleh peringkat majikan. Betul. UKM. UKM ni dia menarik pasal antara majikan dengan pekerja kita ada jambatan yang cukup kukuh. 6 kesatuan sekerja yang ada di UKM. Kita ada kesatuan kaki tangan ARM UKM, kesatuan kaki tangan akademik UKM, persatuan kaki tangan pegawai takbir dan ITISAS dan sebagainya. Ini semua adalah kesatuan ataupun persatuan-persatuan yang menjadi mata dan telinga, menjadi jambatan bagi perhubungan antara majikan dengannya pekerja. Dan dalam konteks ini kita sentiasa berhubung rapat dengan persatuan-persatuan ini kerana kami yakin dengan hubungan yang erat, kerjasama yang baik antara persatuan ini, dia membantu kepada kemajuan universiti. Begitu juga dengan pelajar. Kita ada kesatuan PPUKM, Persatuan Kaki Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia, yang sentiasa rapat dengan hal ehwal pelajar kita, mengenengahkan pelbagai isu yang berkaitan dengannya, hal ehwal ataupun berkaitan dengan kebajikan pelajar. Dan jangan lupa kita juga ada pesara-pesara, persatuan pesara UKM. Sekarang ni pesara-pesara UKM ramai, Wan, dan kita tidak pernah mengenepikan kebajikan mereka, dan saya beriltizam dengan pihak pengurusan tinggi untuk memastikan kebajikan pesara kita mendapat tempat yang terbaik. Dan jangan lupa sekali lagi kita ada 210,000 alumni UKM juga menjadi salah satu daripada fokus utama kita untuk mendapatkan, kita kata, the synergy lah antara universiti dengan pihak klien kita, pemegang taruh kita, terutamanya alumni dan juga pelajar-pelajar kita. Membawa nama sebagai universiti penyelidikan, satu tugas berat untuk UKM itu sendiri. Bagaimana dari aspek perkembangan
pekerja-pekerja profesional di sana? Okey, betul dalam kita melihat kepada aspek prihatin ini, kita juga sebenarnya berurusan dengan kumpulan-kumpulan profesional. Di UKM ini Wan, kita ada lebih kurang 1,700 lebih pensyarah, 300 lebih dalam kalangan profesor, dan kebajikan mereka memang kita jaga kerana kumpulan-kumpulan akademik dan profesional ini merupakan tunjang utama kepada kecemerlangan penyelidikan universiti. Dan mereka ini sebenarnya dibantu oleh kumpulan-kumpulan profesional yang terdiri daripada pegawai-pegawai tadbir dan ikhtisas. Dan di UKM sejak kami diberikan amanah untuk melaksanakan mentadbir universiti ini, pelbagai inisiatif yang kita buat. Kita memang kita akur ramai profesor-profesor kita yang dah bersara, ramai sebenarnya, dan setiap tahun hampir 20-30 orang profesor yang bersara. Tapi kita mengambil pendekatan begini, kita nakkan perkhidmatan mereka. Sebab itu kita melaksanakan pelbagai kaedah. Misalnya kita ada gig akademik, satu-satunya universiti yang ada gig akademik, yang melantik mereka semua ni yang berkebolehan dan berketerampilan untuk sama-sama kembali kepada universiti, memberikan pengajaran, memberikan pengalaman, membantu universiti untuk meningkatkan lagi dari segi penjanaan pendapatan, dari segi membantu kami dalam program-program profesional, program-program bersifat micro-credential yang dilaksanakan di bawah UKM Shape. Jadi aspek sambutan UKM terhadap inisiatif yang telah pun dijalankan oleh kerajaan, saya kira salah satunya inisiatif Nur Rahmah, antara universiti terawal yang melaksanakan inisiatif ini. Bagaimana selain daripada inisiatif Nur Rahmah, apa lagi inisiatif lain disambut baik oleh pihak UKM? Right. Untuk pelajar, kita memberikan fokus kepada kebajikan pelajar. Untuk pengetahuan dan para penonton sekalian, di UKM ini hampir 60% para pelajar kami yang terdiri daripada kumpulan B40. Dan alhamdulillah di bawah inisiatif misalnya yang Wan sebut tadi, menu siswa rahmah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pengajian Tinggi sebelum ini, UKM menyambut baik cadangan itu. Sebab itu kita memperuntukkan hampir 800,000 pada tahun lepas untuk memastikan menu siswa rahmah ini dilaksanakan. Tetapi alhamdulillah selain daripada menu siswa rahmah, kita ada menu rahmah. So menu rahmah untuk keseluruhan para pelajar kita ada menu siswa rahmah hanya kepada para pelajar B40. Dan program-program kebajikan lain yang kita berikan ke para pelajar melibatkan wakaf. Kita dapat sokongan daripada filantropi, daripada kita punya endowment yang membantu para pelajar ini, terutamanya untuk meneruskan pengajian mereka bagi mereka yang kurang berkemampuan lah. Dan juga salah satu inisiatif yang telah pun dijalankan oleh UKM ini, perkhidmatan perubatan dan juga amalan gaya hidup sihat staf UKM yang menyediakan pemeriksaan kesihatan secara percuma selain tidak memikirkan kebajikan staf dalam kalangan orang kurang upaya. Bermaksud ada staf di kalangan OKU dan juga ada staf di kalangan orang normal, dan juga ini inisiatif untuk membantu kesihatan mereka dalam masa yang sama untuk memastikan kesihatan mental mereka juga terjaga. Datuk. Bagaimana dari aspek kesihatan itu sendiri? UKM ni Wan, satu-satunya universiti awam yang mempunyai 2 hospital. Hospital pengajar Tuanku Mukris dan Hospital Pediatrik ataupun hospital pakar kanak-kanak. Dan salah satu daripada fokus kita ialah memberikan tumpuan yang sepenuhnya kepada golongan orang kurang upaya. Mereka ini terdiri daripada kalangan staf kita dan juga para pelajar kita. Dan alhamdulillah dari segi peratus para staf kita yang terdiri daripada OKU telah pun kita capai. Dan ini banyak yang kita laksanakan melalui program-program yang membantu mereka. Seperti yang Wan sebut tadi, dia kata di UKM ini selain daripada OKU, para pesara kita. Para pesara kita ni ramai. Kita ada para pesara dan wad warga. Dan insya-Allah di bawah inisiatif Prihatin lepas ni, kita bersetuju, pihak pengurusan tertinggi bersetuju untuk mewujudkan satu lagi, kita panggil counter unit untuk pesara pula. Jadi pesara-pesara kita tak perlu bersama dengan warga kita untuk mendapatkan rawatan kesihatan percuma. Menariknya pesara-pesara UKM dan juga golongan-golongan warga kita, mereka ni ada wad warga sendiri. Memanglah kita tak nak doakan mereka ni sakit, tapi bila mereka sakit, kita kata kebajikan mereka ni kita jaga, dan insya-Allah itu sebahagian daripada iltizam kami lah. Semoga kalau kita kata kita tak dapat ganjarannya di dunia, di akhirat mungkin itulah sebahagian daripada kita punya amalan lah.
inisiatif inilah dijalankan itu inisiatif sifat tip top Datuk. InsyaAllah. Tahniah sekali lagi Datuk di atas kemenangan untuk membawa piala dan juga anugerah yang berada di hadapan kita ini, iaitu anugerah majikan prihatin Persekutuan QPAX 2021 sempena dengan Hari Pekerja yang disambut semalam 1 Mei 2023. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia.